Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wa usalli wa usallimu ala habibina karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Insyaallah dalam majlis yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala ini, sama-sama kita mulakan majlis pada pagi ini dengan bacaan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Perkara yang pertama dan utama dalam kita nak mempelajari satu perkara, yang pertama perlu ditekankan adalah mengenai fokus. Saya bagi masa 3 hari untuk khatamkan kitab, tapi saya berniat untuk khatamkan kitab dalam masa 2 hari. Jadi kuasa turbo yang saya gunakan tidak seperti mana biasa anak-anak. Jadi sesi kita pagi ini 3 jam tanpa rehat. Okey? Perlu beri komitmen. Yang pertama fokus dan tahu kita berada di mana dan kita sedang nak belajar apa. Okey? Orang belajar kita Al-Jurumiyah 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun kadang-kadang. Tetapi kita nak singkatkan masa, kita ambil hanya 3 hari. 3 hari, mungkin 2 hari. Dan mungkin di akhir nanti kita dah boleh berlatih bagaimana nak membaca kitab Arab. Maka yang pertama mesti kena fokus. Yang kedua perlu apa? Komitmen dengan masa yang telah diberikan. Komitmen dengan tugas-tugas yang akan diberikan nanti. Kerja-kerja rumah yang akan diberikan nanti perlu komitmen. Faham? Jadi tidak mustahil belajar 3 hari fokus sama macam belajar 6 bulan tanpa fokus. Jadi perlu bagi masa berapa hari? 3 hari. 1 hari berapa jam? 5 jam. 3 jam pagi, 2 jam petang, malam tak ada kelas, kecuali tengok keadaan. Sasaran dalam daurah kali ini adalah terakhir. Sasaran kena faham. Kita buat daurah mesti kena tahu matlamat dan terakhir sasaran dia untuk apa. Sasaran dia yang terakhir boleh ingat kitab daripada awal sampai akhir. Itu yang pertama. Hari ni ramai orang belajar, dia tak ingat daripada awal sampai akhir. Nanti kita akan bagi bagaimana cara yang mudah untuk ingat daripada awal sampai akhir, dan mesti kena bilang, kena sebut daripada awal sampai akhir. Faham? Dan sasaran yang kedua, insya-Allah kita akan adakan latihan i'rab beberapa potong surah yang terpilih, dan akan diajar bagaimana cara
ilmu yang dipelajari daripada al-kalamu sampai tamat bi khair, yang terakhir wa babu sajid wa khatamu hadidin wa ma ashbaha dzalika wallahu a'lam. Sampai akhir akan dipraktikkan di dalam surah Al-Fatihah dan beberapa surah yang terpilih. Ini sasaran dalam masa 3 hari. Orang nak dapat sasaran ni 1 tahun pun tak dapat. Lepas tu kena fokus dan kena komitmen, kena excited dalam apa yang kita sedang berada. Okay? Dan untuk tetamu-tetamu, saya ada hadiahkan dalam fail itu 2 kitab. Satu kitab Durusul Asas Fi Nahwi karangan Al-Habib Umar bin Muhammad bin Hafiz bin Salim Ba'alawi. Kitab ni saya terjemah pada tahun 2013 tapi simpan dalam komputer. Dalam seminggu lepas keluarkan balik dan edit balik semula, dan insyaAllah dalam proses nak cetak. Jadi kitab tu ada saya tampilkan, selitkan dalam file. Kitab ni dulu anak-anak kelas 1 dah belajar tahun lepas, kelas 2. Ingat lagi tahu? Yang kedua ada kitab Khulasatul Nahwi. Khulasatul Nahwi, dia ada Khulasatul Nahwi. Selepas itu dia ada Khulasatul Sarfi, Khulasah Saraf. Lepas tu dia di belakang tu dia ada Umumul Qawaid, lebih kurang 60 kaedah. Kitab dia kecil tapi cukup bermakna. Kitab ini adalah kitab yang saya belajar nahwu dulu di Thailand. Dan kami di Thailand, setiap kali pelajaran nahwu, guru besar dia akan tulis di papan hitam setiap kali. Maknanya tahun ni lain, tahun depan ada pertambahan, tahun depan ada pertambahan. Begitulah seterusnya. Kitab Khulasah tu yang kecil tu. Okey. Dan kitab itu saya telah syarahkan dengan panjang lebar, tetapi tak dicetak. Kitab Khulasah Nahwu tu saya ada syarahkan, tambah-tambah sikit nota-nota dia supaya lebih jelas, contoh-contoh yang tak ada saya bawa datang. Cuma tidak dicetak, insyaAllah akan proses untuk dicetak supaya menjadi manfaat untuk orang mempelajari nahwu dalam bahasa Melayu. Jadi Khulasatul Nahwi ini dia penerangan nahwu pakai bahasa Melayu. Kami dulu belajar, pertama ustaz akan ajar, dia akan tulis bahasa Melayu. Dah hafal bahasa Melayu, lepas tu mau belajar Jurumiyah. Jurumiyah ni belajar 2 minggu, 3 minggu selesai. Sebab apa? Nahwu tu dah faham dalam bentuk bahasa Melayu. Okey. Pas 6 bulan dah boleh praktik i'rab hadis-hadis Riyadhus Shalihin dan juga beberapa potongan ayat Quran. Baik. Jadi nampak tak dia punya matlamat dia, sasaran dia untuk daurah kali ini? Nampak? Anak-anak. Jadi perlu fokus. Okey. Pastikan cukup rehat supaya tidak tidur dalam kelas. Cara pengajian bukan cara tua, cara moden. Dulu apa belajar dulu? Pada tahun 1995 kita pada Jurumiyah ini belajar dengan kami bin Hashim. Belajar sampai khatam, hafal, dan juga praktik i'rab yang di tepinya itu dah praktik di sana. Selepas itu, lepas 2 tahun berhijrah ke Thailand. Dan di Thailand berkurang pada 1997 belajar lagi sekali kitab ini. Dan belajar lagi, hafal lagi. Dan cuma cara pembelajaran di Thailand agak permainan kerana kena tulis, i'rab tu kena tulis. Ada buku, dan buku nota tu sampai sekarang masih ada. Dan Jurumiyah yang belajar tahun 95 tu sampai sekarang masih ada di rumah. Okey, koleksi. Jadi selepas itu dah belajar dan juga telah mengajar kitab ni berkali-kali. Okey.
Jadi pada pagi ini insya-Allah yang pertama, untuk orang yang dah pernah belajar kitab Matan Ajurumiyah, dia mungkin boleh belajar bagaimana teknik cara menghuraikan. Teknik. Mungkin kejap lagi ada guru-guru yang akan sampai on the way. Jadi mereka ni dah pernah belajar. Jadi mereka dah belajar kitab Nahwu yang besar-besar pun dah belajar. Tapi mereka datang juga untuk kita mempelajari teknik. Kerana zaman kini bermacam-macam teknik yang telah dikemukakan, yang telah dibuat oleh para ulama, supaya orang menganggap ilmu nahwu ni bukan ilmu yang susah. Hasil kajian saya mengkaji 10% sahaja orang yang minat dengan nahwu dan juga bahasa. Sedangkan ilmu nahwu adalah ilmu yang akan membawa faham Al-Quran dan juga faham hadis. Tetapi masyarakat tidak minat mempelajarinya. Mungkin dia beranggap kata nahwu ini susah. InsyaAllah kita akan mulakan slide sebelah ni. Ini tak berfungsi, saya tak sikit. Okay. Baik. 3 saya sebut selalu dalam pelajaran. Nahwu adalah ilmu grammar. Seperti mana kita belajar grammar bahasa Melayu, grammar bahasa Inggeris, begitu juga nahwu ada grammar dia. Jadi sebelum dibuat ilmu nahwu, orang dah cakap dah Arab. Bukan nahwu ni dibuat, lepas tu baru orang cakap mengikut kaedah. Tidak. Faham? Jadi ilmu nahwu ni disusun berpandukan kepada orang Arab yang sudah bercakap. Jadi sebagai contoh, kita orang Malaysia dan kita duduk di negara Malaysia, kita dapati orang bertutur bahasa Melayu berbagai-bagai lingkup. Maka kita pun cuba susun grammar. Adakah kita cakap Melayu sejak dilahirkan kita berpandukan kepada buku teks bahasa Malaysia? Kita berpandu kepada buku teks bahasa Malaysia? Tidak. Siapa yang ambil pendaftaran ni? Tengok. Kita tak. Sebab itu bahasa Arab, ilmu grammar bahasa Arab disusun sejak zaman bila? Disusun sejak zaman Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika zaman itulah bermula disusun oleh Sayyidina Ali akan ilmu nahwu. Dan siapakah penyusun yang pertama? Namanya Aswad Ad-Du'ali. Dia menyusun ketika zaman Sayyidina Ali. Dia mendapati anaknya sudah bertutur tetapi tidak menggunakan lenggok nahwu yang tepat. Bila tidak menggunakan lenggok nahwu yang tepat, maka menyebabkan salah faham yang ketara. Maka daripada situ Sayyidina Ali mengajar Abul Aswad Ad-Du'ali. Dia kata pembahagian kalimah ada 3, isim, fi'il, haraf. Dari situlah bahasa Arab soksan, salah. Faham? Maka disusunlah ilmu nahwu sedikit demi sedikit. Maka jadilah ilmu nahwu yang berada di tempat kita. Okey. Dalam belajar nahwu, siapakah yang dikatakan otai? Sibway. Sibway ini maknanya raihatun tufah, bauan apple.
bahasa Arab terjemah raihatut tufah, bauan tufah, bauan buah apple. Dinamakan dia si bawai kerana ketika kecilnya pipinya itu merah kemerahan seperti buah apple. Buah apple kan merah. Jadi orang pun panggilnya raihatut tufah si bawai. Dan Imam Sibawai ini, kisah ni ada dalam kitab Kawakibud Durriyah, boleh tengok. Dan Imam Sibawai ini adalah bukan orang Arab. Ingat imam-imam yang masyhur, sama ada dalam ilmu hadis, dalam ilmu apa pun, kebanyakan yang kita lihat adalah orang ajam. Dan Imam Sibawai merupakan orang ajam, dan dia menjadi rujukan ulama sedunia mengenai grammar bahasa Arab. Ya. Dan beliau ada karang satu kitab yang paling istimewa, namanya Al-Kitab. Kitab Al-Kitab ini sebab apa tak ada nama? Kerana beliau wafat sebelum letak nama. Beliau wafat sebelum letak nama kepada kitab tersebut. Maka para ulama bersepakat kita namakan kitabnya Al-Kitab. Kalau jumpa nama Al-Kitab, itulah dan kitab karangan Imam As-Sibawai. Faham? Jadi ilmu nahwu adalah ilmu pertuturan. Sebab tu dalam kitab jurnal sekejap lagi kita akan belajar. Mula-mula dia kata Al-Kalam. Al-Kalamu huwa al-lafzul murakkabul mufidu biwadai. Siapa yang dah kata? Apa? Anas lagi. Abang Anjak lagi. Siapa yang dah sampai 3 suku? 3 suku hafal? 3 suku 3/4, 1/2, setengah. Sampai dah habis bab badal, maf'ul ajli, mansubat, marfu'at, babul af'al, ke babul i'rab baru. Tadi belum start lagi hafal. Tadi belum start lagi hafal. Okey. Nanti kita akan kuasai dari awal Al-Kalamu sampai akhir. Boleh? Ini fokus. Abang akan berdiri mengajar hari ni. Tak berapa jam lah nak berdiri. Kalau abang tak larat, abang suruh yang ni pun berdiri juga. Jadi sama-sama larat. Okey? Boleh? Jadi ilmu nahwu adalah ilmu percakapan. Sebab itu nak faham nahwu, fahamlah kita bercakap. Jangan faham ilmu nahwu ni ilmu suku sakat. Tidak. Sebab tu nanti saya akan terangkan ilmu nahwu mengikut bagaimana cara kita bercakap. Sebenarnya apa yang kita belajar adalah ilmu nahwu ni semua kita dah buat. Kita dah cakapkan pun bentuk dan gayanya. Cuma istilahnya dalam istilah bahasa Arab. Just kita nak faham, oh ini namanya bahasa Arab begini. Rupanya kita dah kenal sebenarnya. Cuma perasan tak perasan. Faham? Okey. Tak ada jam jam baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita tengok kulit kitab, di kulit kitab terdapat situ ada satu qaul, ta'allamu al-arabiyyata wa'allimuha an-nas. Qaul ini adalah qaul yang dikatakan oleh Sayyidina Umar. Walaupun dia berkata di situ qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, tetapi bila kita rujuk dalam marjik para ulama, ramai ulama mengatakan hadis ini bukan hadis sahih, hadis maudhu'. Tetapi kebanyakan kitab-kitab ulama yang mu'tabar menakalkan hadis ini adalah hadis Sayyidina Umar. Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu berkata, ta'allamu al-arabiyyata, hendaklah kamu belajar ilmu bahasa Arab. Lepas kamu belajar, wa'allimuha an-nas, dan
kamu mengajarkannya semula kepada manusia yang lain. Lepas tu di awal kitab itu ada syarah, ada pepatah, apa dia, pepatah Arab menyebut ya, annahu awla awalan an yu'lama idhil kalamu dunahu la yufhama. Nahu adalah perkara pertama yang patut dipelajari, kerana percakapan yang tidak ada nahu tidak akan difahami. Okey. Dan ada pepatah bahasa Arab menyebut nahu dalam an-nahu fil kalami kal milhi fil nahu di dalam garam di dalam makanan. Hari ini kalau orang masak tetapi tidak ada garam, bagaimana cara masakannya? Kaya tawar. Begitu juga bahasa Arab menjadi indah, menjadi lazat, menjadi enak didengar kerana ada nahu. Orang Arab kita dengar ada yang bercakap menggunakan bahasa fusha, ada yang bercakap tanpa menggunakan bahasa fusha. Jadi orang Arab yang menggunakan bahasa fusha sedap didengar. Seperti mana apa? Seperti mana Al-Quranul Karim dia bertutur menggunakan bahasa fusha. Baik. Boleh kita mulakan? Boleh kita mulakan. Tu sini boleh, sini. Sini boleh, tak masalah. Tak mengganggu. Okey. Bebas, kalau tak faham boleh tanya. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Menjadi adat kebiasaan para pengarang kitab, ketika mana mereka memulakan penulisan mereka, mereka akan mulakan dengan bacaan bismillah. Kerana bersandarkan sebuah hadis Nabi SAW. Nabi SAW bersabda, kullu amri dhi balin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahu aqta. Setiap perkara, rawahu Abu Daud, setiap perkara yang baik yang tidak dimulakan pekerjaan itu dengan bismillah, maka pekerjaan itu sedikit barakah. Faham? Jadi oleh kerana pengarang kitab ini memulakan kitab ini dengan niat untuk membantu ramai orang memahami kitab Allah, membantu ramai orang memahami. Nampak tak nanti dia punya tu tulisan, nampak? Ini dia ni, nampak tak? Niat untuk memahami, untuk beri faham kepada masyarakat mengenai bahasa Rasulullah, maka beliau pun menulis kitab. Jadi seperti mana yang MC tadi, pengurusi majlis dah sebut bahawasanya Syekh Muhammad bin Muhammad Ibn Daud Al-Asfahani beliau mengarang kitab basic ringkas. Ada pendapat mengatakan bila mana beliau selesai mengarang kitab, beliau pergi di tepi laut dan dia mencampakkan kitab. Dia kata, ya Allah, jikalau aku buat kitab ini ikhlas kerana-Mu, kalau kau hendak memberi manfaat kitab ini kepada manusia yang lain, kembalikanlah ia ke dasar. Maka dengan izin Allah, kitab itu kembali ke dasar. Maka dia ini memberi manfaat kepada orang lain. Itu cara-cara ulama-ulama dahulu buat kitab.
Dan kadang-kadang ulama-ulama dahulu buat kitab terlampau ikhlas sampai tak letak nama. Antara yang masyhur kitab yang tak letak nama macam kitab Matan Al-Baiquniyah, satu matan mengenai mustalah hadis. Nama tu ada khilaf ulama, setengah kata orang ni, setengah kata orang ni. Dan kebanyakan mereka kadang-kadang mengarang kitab tak letak nama supaya nak menjaga ikhlas. Ya? Nampak? Sebab itu, kerana barakahnya kitab ini kita mulakan. Saya ambil barakahnya kitab ini, kita mulakan dan kita hadiahkan Al-Fatihah kepada pengarang kitab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi ya nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maka kerana barakahnya kitab ini diguna pakai seluruh dunia. Ada orang syarah dengan berbagai-bagai syarahan. Maka tidak sepatutnya kita di alam Melayu ini, kalau mempelajari nahwu tidak mempelajari kitab Matan Al-Ajrumiyah. Okey.